Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Taufik, nombor metrik 067397. Hari ini saya akan kongsikan sedikit biodata tentang Abu Ala Al-Maududi. Latar belakang Abu Ala Al-Maududi. Nama sebenar beliau ialah Sayyid Abu Ala Al-Maududi, yang juga digelar sebagai Syekh Al-Hadis Maududi dan Al-Mujaddid. Beliau dilahirkan pada 25 September tahun 1903 Masihi di Aurangabad, India. Al-Mujaddid ni ialah istilah di mana seseorang itu menjalankan kegiatan atau usaha-usaha yang boleh mengembalikan semula Islam atau menjenihkan semula Islam ke jalan yang benar. Yang kedua, beliau berketurunan Maudud yang dikatakan seorang perawi hadis yang berhijrah ke India bersama-sama Panglima Tentera Islam iaitu Muhammad bin Al-Qasim. Yang ketiga, Abu Ala Al-Maududi juga terkenal sebagai ahli gerakan dakwah di rantau Asia dan menghasilkan pelbagai buku-buku ilmiah. Yang keempat, tulisan-tulisannya merupakan formula himpunan ke arah pembaharuan dan pembinaan semula tamadun Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga merupakan pengasas Darul Islam di Pathankot, Punjab, India bersama Muhammad Iqbal, iaitu seorang ahli falsafah dan juga ulama. Seterusnya yang kelima, Abu Ala Al-Maududi meninggal dunia pada 22 September 1983 Masihi di Buffalo, New York, United States. Seterusnya ialah kepribadiannya. Abu Ala Al-Maududi juga seorang yang bersederhana dalam kehidupannya dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta istiqamah dalam sesuatu perkara yang dilakukannya. Beliau juga merupakan seorang pemikiran Islam pada zaman mutakhir dan antara ulama yang luas ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Abu Ala Al-Maududi juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala otak yang cerdas sewaktu beliau kecil. Seterusnya, beliau juga seorang yang berhemah tinggi dan bercita-cita untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada pegangan dan amalan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Ala Al-Maududi juga seorang yang produktif dalam menghasilkan tulisannya serta gigih dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebelum masuk kepada pendidikan Abu Ala Al-Maududi, sedikit maklumat saya nak kongsikan di mana Abu Ala Al-Maududi ini juga seorang pengasas Jamaat Islami Pakistan. Beliau juga seorang ahli falsafah dan sastrawan yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Dikatakan bahawa beliau mendapat ilham perjuangan daripada Said Qutbi dalam Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir. Beliau turut dianggap sebagai tokoh perjuangan Islam di seluruh dunia sama seperti Said Qutbi. Seterusnya beralih kepada pendidikan Abu Ala Al-Maududi. Beliau anak bongsu daripada 3 adik-beradik, mendapat pendidikan awal di rumah daripada bapanya sendiri. Bapanya yang bernama Ahmad Hassan lahir pada 1844 Masihi, adalah seorang peguam lulusan Universiti Aligarh, India. Abu Ala Al-Maududi juga mendapat pendidikan di Madrasah Furqaniyah di Hyderabad, India. Lalu melanjutkan pelajaran beliau di Dar Al-Ulum juga di Hyderabad, India. Madrasah Furqaniyah tersebut bukanlah sekolah Islam semata-mata, akan tetapi beliau mencampur pendidikan moden barat dan juga pendidikan Islam tradisional.
Dan pada masa kini, madrasah Furqaniyah tersebut dikenali sebagai Maharashtra di India. Seterusnya, walaupun tidak terdidik secara formal, beliau dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Beliau juga dapat membaca bahan-bahan ilmiah daripada bahasa Inggeris dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Urdu sejak awal remaja. Dikatakan bahawa pada tahun 1919 Masihi, ketika sewaktu ayahnya sakit dan meninggal dunia, beliau berhenti daripada belajar secara formal. Akan tetapi beliau terus mencari ilmu dan memperdalamkan lagi ilmu pengetahuan beliau di seluruh dunia. Dengan cara itu, beliau dapat memperkuatkan lagi dengan bahasa tinggi beliau, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggeris dan bahasa lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif bin Alias Nur 067388. Saya akan teruskan pembentangan ini iaitu pandangan Al-Maududi. Yang saya dapati hanya 3. Yang pertama, keperluan hidup yang sempurna, iaitu bagi mencapai keperluan hidup yang sempurna, manusia akan menggunakan anggota badan dan panca indera serta akal fikiran yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan Allah menciptakan bumi ini lengkap dengan kemudahan yang sesuai dengan fitrah manusia. Untuk mencapai kemajuan dan kejayaan, Allah mengurniakan manusia dengan pelbagai kebolehan, kemahiran dan kepintaran akal yang berbeza-beza antara satu sama lain. Dan antara kedua-dua ini semestinya mempunyai hikmah, iaitu supaya manusia dapat berkenalan, tolong-menolong dan berkasih sayang antara satu sama lain. Kita pergi kepada nombor 2, iaitu tahap kepemikiran manusia, tahap kemahiran manusia. Golongan yang cerdik akan menjadi ahli sains, juruteknik, ahli pertukangan, ahli pertanian, ahli politik dan lain-lain. Jika kemahiran dalam semua bidang ini digerakkan secara bersepadu dan kolektif, ia akan berfungsi dengan lebih berkesan untuk menyempurnakan masyarakat dan akhirnya melahirkan satu tamadun yang tinggi. Ini juga adalah pandangan yang salah satu pengaruh Imam Abu Ala Al-Maududi ke Malaysia. Seterusnya yang ketiga, iaitu taklid. Mentaati Rasulullah SAW amatlah penting dalam kehidupan manusia, kerana baginda merupakan petunjuk jalan untuk membawa manusia kepada matlamat utama, iaitu ma'rifatullah. Seterusnya, jika ada orang yang menolak Rasulullah dan mencari ajaran lain, dia akan membawa kesesatan dan kehancuran, apatah lagi jika ajaran tersebut berpandukan akal semata-mata, kerana akal ini sudah kita tahu kemampuannya hanya terbatas dan mustahil dapat mencapai hakikat yang sebenar. Mereka yang mengingkari Rasulullah akan terjerumus ke lembah taklid dan adat yang sesat, yang akan membawa kepada seseorang itu kelemahan, atau membawa kepada masyarakat itu kelemahan dan kemunduran atau kejatuhan sesuatu tamadun. Seterusnya kita pergi kepada tentangan ke atas pandangan Imam Abu Ala Al-Maududi, iaitu yang pertama, tentangan dari kaum kerabat, tentangan dari segi material dan tentangan dari sahabat seperjuangan. Kita pergi kepada tentangan dari kaum kerabat dahulu, iaitu Abu Ala Al-Maududi diminta untuk menguruskan hal peribadinya dengan jawatan yang tinggi yang ditawarkan oleh Universiti Uthmaniyah di Hyderabad kepadanya pada ketika itu. Sementara itu, keputusan dan kelesuan membuat Imam Abu Ala Al-Maududi ini sukar melihat siapa yang akan menaikkan semangat dan harapan atau sanggup memberi kefahaman atau pengorbanan, dan pada ketika itu menjadi lumrah kepada
menjadi lumrah seorang ulama tidak mendapat sokongan. Akan tetapi jawapan Al-Maududi sangat mudah, tegas dan pasti, kerana baginya tiada tempat untuk membuang masa dalam membuat sesuatu gerakan atau pandangannya. Jika ia melayani maka pandangannya tidak pergi ke mana-mana. Itulah jawapannya, iaitu mudah, tegas dan pasti. Seterusnya kita pergi kepada tentangan dari segi material. Imam Abu Ala Al-Maududi terus menerbitkan majalahnya, iaitu Turjuman Al-Quran, yang memuatkan pemikiran pembaharuan mengenai jalan yang mesti ditempuh oleh umat Islam untuk menyelamatkan diri dari serangan dan penguasaan ideologi dan politik, dan untuk mengatasi trend yang dibawa oleh tamadun barat. Kemudian ia menerangkan tahap-tahap jalan yang akan dilalui oleh seorang yang menempuh perjalanan dakwah. Sedangkan pada ketika itu Imam Abu Ala Al-Maududi tidak mempunyai dana yang cukup untuk meneruskan perjuangan ini. Selain itu, ia juga tidak memiliki sumber daya manusia yang siap menghadapi kesulitan. Maka ia berjalan sendiri, tanpa bekal dan tanpa pertolongan selain bekal ketabahan yang telah menyatu dalam dirinya dan hatinya, sebagai buah imannya yang kuat bahawa Allah tidak akan mensia-siakannya sama sekali. Seterusnya kita pergi kepada tentangan dari sahabat seperjuangan. Imam Abu Ala Al-Maududi mengalami tentangan daripada masyarakat umum dan juga daripada rakan seperjuangannya. Sedangkan perjalanan pada ketika itu masih panjang dan penuh pahit dan banyak dugaan yang dilalui oleh Imam Abu Ala Al-Maududi. Oleh itu, ada di kalangan sahabatnya yang tidak tahan untuk berjalan bersamanya kerana perjalanannya yang sangat berat, termasuk beberapa orang yang pernah menyertainya pada waktu tertentu, kemudian meninggalkannya dan membawa haluan sendiri. Sehubungan itu, Imam Abu Ala Al-Maududi menggambarkan iaitu bagi mereka lebih mudah menghadapi peluru dengan dada mereka untuk melakukan rusuhan, tetapi mereka tidak sanggup bekerja dan memerlukan kesabaran beberapa bulan atau peringkat dalam pergerakan yang tersusun. Imam Abu Ala Al-Maududi menyifatkan mereka dalam sabdanya, kegilaan yang menimpaku tidak ada kegilaan lain yang sebanding dengannya. Sejak berapa tahun saya menyampaikan fikiran saya kepada semua orang. Saya itu bermasuk kepada kata-kata Imam Abu Ala Al-Maududi, iaitu saya sambung, setiap kali saya mendekati mereka, saya melihat seolah-olah mereka berpaling dari saya dan jiwa mereka asing dari jiwa saya. Telinga mereka asing dengan bahasa saya. Dunia ini bagaikan dunia lain yang tidak mesra alam semula jadi. Itulah tentangan daripada Imam Abu Ala Al-Maududi. Sangat hebat, kental dan tabah melalui rintangan dan cabaran yang telah ia bawa. Di situ saja saya dapat menerangkan berkenaan pandangan dan tentangan Imam Abu Ala Al-Maududi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Rapi, nombor matrik 067396. Jadi insya-Allah saya sambung pada tajuk sumbangan Imam Al-Maududi. Okey, yang pertama dalam bidang kewartawanan. Okey, Imam Al-Maududi ini telah memulakan kerjayanya sejak dia berusia 16 tahun lagi. Yang mana beliau bekerja di satu pusat akhbar harian yang diberi nama sebagai Taj.
Ya, sebelum beliau menjadi pengarang kitab lah. Okey, pada tahun 1921 Masihi. Okey, maknanya Imam Al-Maududi ini adalah ulama khalaf lah, sebab dia 300 Masihi ke atas lah. Jadi beliau dilantik, pada tahun tersebut beliau dilantik sebagai ketua pengarang akhbar harian Muslim, yang mana lidah rasmi jemaah ulama Hindi. Sebagaimana kita tahu, Imam Al-Maududi adalah orang-orang di sebelah sana lah, India, Pakistan semua. Kemudian beliau ni banyak menulis artikel-artikel yang mana mengajak manusia kembali, manusia pada zaman itulah, kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada tahun 1933 Masihi pula, dia telah ditugaskan untuk memimpin satu majalah bulanan yang diberi nama Turjuman Al-Quran, yakni di Hyderabad. Kemudian majalah ini bertujuan menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap falsafah, idea falsafah, sains, politik dan ekonomi, semualah yang berkaitan ataupun berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu adalah sumbangan Imam Al-Maududi dalam bidang kewartawanan. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada hasil karya yang banyaklah yang telah dilakukan ataupun yang dihasilkan oleh Imam Abu Ala Al-Maududi. Okey, semasa dia bertugas dengan akhbar Muslim tadi, Imam Al-Maududi ni telah menterjemahkan buku tafsir dan falsafah daripada bahasa Arab, Inggeris ke dalam bahasa Urdu. Maknanya di sini kita boleh nampak Imam Abu Ala Al-Maududi ni dia fasih dalam pelbagai bahasa. Okey, sebab apa? Sebab dia telah menterjemahkan buku falsafah daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris kepada bahasa dia lah, yakni bahasa Urdu. Urdu ni lebih kurang macam India lah. Okey, antara buku yang telah dia orang panggil terjemahkan adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah, yang mana buku tersebut atau buku ni telah dijadikan sumber pembelajaran di Universiti Uthmaniyah di Hyderabad. Okey, jadi buku yang dia tafsirkan tu telah diambil oleh Universiti Uthmaniyah ni sebagai satu silibus lah di universiti tersebut. Okey, kemudian pada tahun 1930 Masihi, beliau telah menterjemahkan buku pertamanya, yakni Al-Jihad fi Islam, yang mana buku tersebut telah menghuraikan tentang konsep jihad yang dikaitkan dengan undang-undang antarabangsa. Kemudian 2 tahun selepas tu, beliau menghasilkan buku Risalah Ad-Diniyah. Kemudian pada tahun 1961, beliau menerbitkan edisi Turjuman Al-Quran yang terkenal dengan tulisannya Mansab Al-Risalah. Kemudian pada tahun 1972 pula, menghasilkan buku Tafhim Al-Quran dalam bahasa Urdu yang beliau tulis selama 30 tahun. Maknanya buku Tafhim Al-Quran dalam bahasa Urdu ni beliau tulis dalam mengambil masa selama 30 tahun. Kemudian pada tahun 1976, beliau menghasilkan kitab Surah An-Nabi, yang mana kitab ini telah mendapat penghargaan daripada Rabitah Al-Alam Al-Islami. Itu dah hasil karya beliau lah, banyak juga tu. Sebab dia orang yang hebat lah, Imam Abu Ala Al-Maududi ni. Kemudian kepada gerakan Islam, beliau ni menyebarkan pandangan dan pemikirannya melalui penulisan, ceramah, melalui radio dan televisyen. Maknanya bukan dia buat penulisan saja, kitab saja bukan. Dia ada ceramah juga, dia masuk juga radio dan televisyen. Dan tajuk syarahan beliau ni kebanyakan kebiasaannya merangkumi aspek ekonomi, politik dan pendidikan. Okey. Imam Abu Ala telah menubuhkan satu parti politik di Pakistan, yakni yang bernama Jamiah Al-Islami. Okey, kemudian Jemaah Islami ni ada satu parti politik di Pakistan yang menegakkan sistem orang panggil hidup berteraskan Islam lah, yang berpegang kepada 2 kalimah syahadah.
Kemudian apabila beliau menubuhkan satu jamaah Islami inilah, beliau telah dipandang serong. Usaha beliau ni dipandang serong oleh golongan tertentu dan telah dituduh sebagai musuh negara. Kemudian disebabkan oleh ini, beliau dipenjara selama 2 tahun. Yang ini bermula pada tahun 1948 hingga 1950. Okay, kemudian selepas beliau ni keluar penjara 1950 tu, pada tahun 1953, Imam Al-Maududi ni sekali lagi telah dipenjarakan kerana dibuat satu buku ni, kandungan bukunya The Qadiani Problem ni, orang anggap sebagai mengutuk dasar kerajaan. Okay. Pada mulanya beliau dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Kemudian diubah kepada penjara 14 tahun. Selepas pada tu, pada tahun 1955 beliau dibebaskan. Kemudian beliau meneruskan usaha dakwah beliau dan mengembangkan ajaran Islam ni. Kemudian kita pergi kepada kesimpulan lah. Kesimpulannya Imam Abu A'la Al-Maududi ni seorang yang sangat baik ataupun sangat hebat lah untuk kita jadikan beliau ni sebagai idola kita. Kerana kita boleh nampak dia punya semangat ataupun keteguhan dia dalam menyebarkan Islam. Walaupun dipenjara, walaupun dihukum, beliau tetap bersemangat untuk menyebarkan Islam kepada seluruh dunia. Itu saja yang ingin disampaikan oleh saya. Sekian, terima kasih.